Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Ustaz Ahmad Tamizi Sulaiman, Ahli Parlimen Sik. Yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Isa bin Syafi'i, Ahli Dewan Undangan Negeri Belantik. Yang bersama Tuan Azhari Abdul Rashid, Pegawai Pendidikan Daerah Sik. Yang berusaha Tuan Muhammad Suhaimi bin Man, Pegawai Daerah Sik. Semua Sik lah. Buat di Sik lah. Tuan Haji Yusri Haji Hamid, ngurusi PIBKS Daerah Sik. Ni senior sekolah saya. Dia pelajar yang cemerlang, yang baik. Saya pelajar tunggal langgang yang tak apa baik. Tu saya bila diberi peluang untuk bercakap dengan adik-adik semua, saya risau ni malam ni. Daripada anak fail semua. Tuan Syekh Muhammad Rashdan Abdul Rahman, Penolong Pegawai Agama Daerah. IR Muhammad Shanizam Abdul Rahman, JD JKR. SP Tuan Yusri Abu Bakar, Ketua SB. Cawangan kah orang tak tahu, orang tak tahu. Habuk SB orang tahu. Yang berusaha Tuan Zulhairi Mak Tanjil, Pegawai Penguasa Bomba dan Penyelamat. Panjang ni. Tuan Haji Sam JKM, lagi pendek ya. Mundi Haji Sendri, dia. Tuan-tuan ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, para waris, para guru, anak-anak yang akan menduduki peperiksaan awam. Cikgu sebut peperiksaan awam lah, tapi mak pak sebut SPM. Adik-adik sekalian, nasihat ke adik-adik dululah. Sekejap lagi kita rembah mak pak pula. Pasal kita pun jadi mak pak dah. Anak saya dah lepas SPM dah 2. Cikgu lah hoyak saya ni ada 2 subjek yang perlu lulus. Hak lain tak lulus tak apa. Sejarah dengan bahasa Malaysia. Lulus 2 subjek tu clear lah. Boleh sijil. Saya kata jangan kata gutu pak lah. Saya kira memang tak jawab hak lain. Adik-adik sekalian, kita ni duduk daerah Sik. Saya nak adik-adik buka skrin besar daerah kita ni. Big screen daerah Sik ni daerah terbesar di Kedah. Masyarakat kita kata-katanya kerja kampung. Pegawai kerajaan yang bekerja di Sik tak muh duduk di Sik. Baru nak witek ucapan. Menaji lagu tu. Orang tak mahu duduk tempat kita ni. Pasal dia kata tak ada night life, tak ada. Malam-malam orang tidur. Kami nak night life kena ada lapu liklak gitu. Maka pegawai kerjaan duduk di Sungai Petani, duduk di Gurun, duduk Alustar, mari kerja di Sik. Habis kerja 5 klik. Ada 80 orang, lebih kurang. Cikgu-cikgu dan pegawai-pegawai yang tinggal di sini. Cikgu pun tak mahu duduk di Sik. Tapi nak ajar budak Sik. Cikgu orang Sik semua duduk di luar. Kuasa beli kita menjadi rendah kerana pegawai-pegawai tinggal di luar. Adik-adik faham tak kuasa beli? Keupayaan untuk berbelanja menjadi rendah. Kerana tinggal orang motong yang duduk Sik ni, pegawai duduk di luar. Pegawai-pegawai yang makan gaji bulan duduk kat luar. Kenapa saya tak tahu?
Jadi kuasa beli kita tak meningkat. Apakah tidak ada kehidupan di sik ini? Adik-adik semua, adik-adik pun jangan buat perangai good morning. Esok mengaji pandai, boleh kerja sakan, gumana sakan pun klik lah duduk di sik ni. Cakap bahasa sik, faham tak? Ada orang duduk sik tak kerti cakap ulu. Bau. Cakap ilir semua. Pasal mak pak dia malu cakap sik. Saya ni kawan ni. Saya sekolah lepas darjah 6 di Sungai Petani. Oleh kerana kerinduan yang sangat tinggi kepada daerah Sik, saya balik ke Sik. Pada tekan tampak, tanya brother ni. Cikgu Isri Hamid ni brother saya. Di sekolah Mak Jiwa semua orang panggil dia brother. Saya balik-balik jumpa dia balik, dia jadi ustaz. Kenapa kau brother? Dah jadi ustaz sekarang. Alhamdulillah. Dia balik duduk di Sik lah baru boleh jadi ustaz. Kalau duduk kat luar tak jadi. Tuan-tuan sekalian, Sik ni telah menyemai begitu ramai benih-benih yang sangat baik untuk negara kita, khususnya untuk negeri Kedah. Ni tokoh yang besar ini disemai di sini. Kampung kita ni adik-adik sekalian subur, segar, fresh udara dia. Pagi-pagi ada kabus. Tahu tak? Pagi-pagi ada kabus, nak maning pun takut. Pakai tak maning lah pergi sekolah. Dulu zaman saya. Petang tu hipun daun durian, daun cepedak. Macam-macam lah hipun siapa, tak bakar lagi. Nak bakar pergi esok. Pasal sejuk. Gi manin di telaga. Telaga cik mana dah hita-hita apa masa tu. Karam pun tak ada lagi. Hipun siapa, capung dengan sabuk. Daun kering lah, daun luruh. Daun durian, daun cepedak, daun macam-macam lah. Ada daunnya, hipun tepat. Tak cuh lagi. Klik pada telaga baru cuh. Dia situ dulu. Busuk asap ya amat. Saya dia pun tak tahu asap apa. Busuk berkelon je. Pergi dulu. Orang duduk di Sik bukan ada kentola. Tak ada. Ken pesannya ada. Tu pun mujur ada. Kalau tidak pergi bogeng tu. Yalah. Tak ada kentola. Rumah saya tak pernah ada kentola. Lak pakai ken cuking tu juga. Lak pun tak tahu pakai ketat-ketat gi tu Tak ada duk lak apa Saya kenal kentola masa umur 13 tahun. Masuk duk asrama. Lagu ni rupanya kentola. Tu pun jarang nampak balik lenu. Nampak balik tu. Kentola tu jarang. Jalur biru, putih, kuning tu. Bukan jalur tok ayah tu. Tuan-tuan sekalian, keadaan berubah. Bila saya diminta untuk bercakap dengan adik-adik semua, saya takut adik-adik dah tak faham bahasa saya. Faham? Daun kering tu dah. Daun durian tu. Busuk asap tu dah. Ya kita gimana kain gebar, kain belekat tu juga. Maning-maning ni cekuk kain tu klik. Cuh, dia naik asap tu kan. Kau duk layu situ. Pui panas naik sini. Tu kan busuk asap tak kira tu yang kelabu tu. Asal saya putih. Kain duk saleh. Api durian tu lah. Kita, ayah, mak pak kita ni kerja tak tara mana. Pasal hak kerja sekan-sekan duk di luar. Saya pergi Kuala Lumpur pun ni, Ustaz Mizi ada. Hak kerja hebat-hebat, anak Sik di perantauan ni kerja hebat-hebat duk Kuala Lumpur. Sekan-sekan dia mah. Tinggallah hak di Sik ni kerja-kerja kampung. Ayah kita ni tukar rumah ada.
Tukang kebun ada, motong ada, kerja kedai perabot ada. Nak cari ayah kita yang jadi tokek bahasa jarang ada. Tokek kedai ada lah. Tokek sekerat ada. Lain pada tokek sekerat, hak akuk sekerat tu. Awak mutu tak ada magat apa satu tu. Ayah kita. Ada kerja cikgu, ayah kita ada kerja. Tapi nak pencen dah, bau kelik duduk di sini ni. Tak rok dah ayah kita pun. Mak kita ada yang kerja, ada yang tak kerja. Kadang-kadang hak kerja motong, pak tak pergi motong. Pasal hujan. Lah ni pula RM2 lebih ya. Tak rok lah nak aku sekerat. Murah. Siapa yang tak biasa kutip sekerat, hakik tangan. Tak biasa kutip sekerat, angkat tangan. Weh, bahu ni. Orang perempuan tu ikhlas. Tak biasa, okey tak biasa. Ni budak-budak jatan ni, wajib tak biasa. Tak ada muka sekerat langsung. Antara motong dengan kutip sekerat, ringan motong. Pasal kutip sekerat kena bibik berat. Motong ringan, buat pisau sebatangnya. Terus belah. Masa ayah kita tak boleh motong, mak kita tak boleh motong, kadang-kadang mak pak kita tak habaq, kita duit tak ada. Dia tak apa. Dia buat tak tu. Itu orang sik. Yang kerja cikgu dapat gaji bulan. Tapi gaji bulan pun komitmen banyak, hutang bank overlap sedia. Pak kita pun. Sat-sat overlap. Tinggal balance sikit je. Duit gaji laku. Hutang banyak. Adik-adik sekalian, lagu mana nak merubah sik ni supaya orang sik dapat hidup di sik, duduk di sik, berbelanja duit dia di sik, kitaran ekonomi berkembang di sik, dan kuasa beli meningkat di sik. Barulah orang boleh buka supermarket, boleh buka kedai, boleh buat macam-macam di sik. Jadi kita lah tugas tu ada di kita semua. Tanggungjawab untuk membangunkan daerah sik ni. Daerah sik ni biasa jadi tempat orang mengambil, bukan tempat memberi. Orang ambil A di sik, takung A berapa butir pang di sik. Hutang kayu, hutan ulu muda. Disik, mik kayu. Mik A. Ni duk korek pula dah REE. Curi 2 kali dah. Tu di Sungai Senam. Sik. Tak boleh, dia curi. Siapa nak gok pergi duk tunggu lah hutan tu? Saya kata pasal siapa? Dia mau tak tunggu waktu boleh curi. Siapa dia nak tunggu lah hutan tu? Tak ada tempat main game tak ada situ. Tak ada siapa nak tunggu. Berlaku kecurian. Dah ditangkap 2 kali. Akhir ni tangkap jumpa orang ramai 50 lebih. Ni akan ada pendakwaan. Tuan-tuan sekalian, di sebalik sik sebagai daerah membekalkan bahan mentah untuk kehidupan orang lain, lahir anak-anak sik. Saya bukan boleh cakap serius sangat, sekali saya teriak. Saya tak mahu teriak malam ni, tak mahu. Saya mudah teriak sangat orang sik ni, dia manja. Tapi mari lawan tengok, taubat tak undur Tapi mudah teriak. Teriak tu kerana keinsafan. Mengenang kisah lalu. Dan marka-marka yang telah pergi. Orang sik ni dia makan nak kat cik, dia mata belemoh. Tapi tak tahu orang sik ni baik. Saya isteri dapat orang Terengganu, orang Besut. Alhamdulillah rasanya dia lebih bahagia pada orang sik yang meninggalkan saya tu. Dia kata motivasi cak apa pula ni gitu. Adik sekalian, TV besar kita daerah sik ni, kita dihuni oleh orang-orang yang miskin. Kerana orang kaya tidak memilih untuk tinggal di sini. Hak kaya sikit tu hak makan gaji itulah.
kerajaan pun tak ramai. Tapi pun tak tinggal di sini. Jadi kita dihuni oleh orang-orang yang taraf pendapatan rendah, kuasa beli rendah. Maka daerah kita diam macam ini saja. Sampai ketika orang perlukan ayak, mereka ambil A daripada sik ni. Sampai ketika orang perlukan kayu, dia ambil balak daripada sik. Satu ketika orang perlu pasir, semua diangkut keluar daripada daerah kita. Saya rasa macam tak adil lah. Tuan-tuan sekalian, adik-adik semua, kalaulah daerah kita ni orang-orang bijak pandai, yang lahir di sini, disemai di sini, tinggal di sini, balik berkhidmat, mencurah bakti di sini, cari makan di sini, saya yakin daerah ni akan membangun, akan lebih berkembang cepat dan pantas. Sebab itulah saya fikir nasihat saya kepada adik-adik malam ni, bila sudah berjaya melepasi peperiksaan SPM, sudah berjaya masuk universiti, dapat kerja yang baik-baik, pilihlah balik ke daerah ini. Kata tak muh, sik teruk, tak ada night life, sunyi sepi mata malam-malam. Mu nak terbaik berapa malam Tuhan suruh buat beri tidur. Malam Tuhan beri gelak tu suruh tidur, bukan suruh berjaga. Siang besok ada panjang lagi untuk kita beraktiviti. Saya pergi Australia dah berbanyak kali. Di Australia, kira-kira Australia ni majulah pada daerah kita ni. Australia cik oi, cakap orang putih. Pukul 5 petang, supermarket tutup. Nak royak beri. Mohonnya duk belagak ngak, nak night life. Supermarket tutup, malam tinggal bar saja tempat orang minum tu. Kedai semua tutup. Kita tanya dia pasal apa, kata awak, dia kata malam untuk rehat, Tuhan buat. Jadi dia nak suka mabuk, nak rosak diri bolehlah gitu di situ. Minum arak. Lepas tu hak suka hiburan, dia terbaiklah pergi tengok apa, disco ke apa. Tapi kebanyakan manusia di Perth, di Sydney, di Melbourne, pukul 5 supermarket tutup, malam untuk family. Kita boleh buat lagu tu di sini ni. Dia duk kacang terbaik pasal apa? Orang terbaik malam-malam cari apa? Cari maru. Bukan hagi maru, cari maru. Kita daerah yang sehat sebenarnya, tapi berusaha untuk menjadi tidak sehat dengan berjaga malam. Ni kita nak hadapi peperiksaan SPM. Adik-adik sekalian, pengalaman saya. Ini saya takut, saya habaq mereka takut tidak boleh dipakai lagi pada zaman ini. Saya yakin malam ini kita berimpun untuk bermunajat kepada Allah. Minta Allah berilah kita kelapangan, kemudahan untuk mengingat dan menyalurkan ingatan di kertas jawapan. Supaya lancarlah mengalir daripada kepala itu melalui jari dan tangan kita, turun melalui pen kita, melancar di atas kertas. Sehingga dipahami oleh pemeriksa. Kalau lancar tapi pemeriksa tak tahu baca, tak boleh buat apa. InsyaAllah benar itu akan berlaku. Yang menjadi syarat ialah dia ada benda tu di sini ni, ada. Kalau tidak dia nak turun mari gigi tangan, tak boleh. Lagu mana nak ada di sini? Ilmu ni adik-adik bukan yang kita hafal daripada buku. Walaupun skema menghendaki kita jawab berdasarkan buku hak kita baca tu. Tapi ilmu ni bukan hak kita hafal. Ilmu ni hak kita faham daripada buku tu dan penyampaian cikgu. Saya sumpah tak baca buku masa periksa. Tu boleh jadi menteri besar. Mohon jangan ikutlah tu. Saya faham subjek tu apa. Boleh tanya cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya. Separuh daripada masa mengaji saya berada di padang bola. Ataupun di peranging. Separuh tak sampai masuk kelas. Kalau masuk saya tidur. Tapi masa periksa saya jaga. Ada budak masa
ngaji dia jaga, masa periksa dia tidur. Ada anak saya. Kata Abu Jahnam, yang duduk jaga 4 tahun tu cerita, hari orang nak jawab periksa mungkin tidur. Pasal malam tu duduk pulun, ngatuk, tu tak jawab. Telena. Nak buat apa boleh dah, cik oh. Dapat juga SPM. Pandai lagu pak dia juga. Kita kena faham hak kita mengaji tu apa. Bukan kita hafal apa yang dalam buku tu. Sebab tu saya kata, kalau perlu subjek sejarah dengan bahasa Melayu ya. Ni. Sejarah kita ingat hak belakang, bukan hak depan. Hak belakang tu kita sudah jadi apa? Hak di depan, Iblis pun tak tahu. Jangan tanya dia. Hak nak jadi apa di depan? Iblis tak tahu, malaikat tak tahu. Allah Ta'ala je tahu. Cikgu pun tak tahu hak nak jadi di depan. Sejarah tu apa yang telah terjadi. Jadi apa yang telah terjadi duduk dalam buku dah. Adik-adik ingat merdeka tahun bila? Tahun 57. Malaysia tahun 63. Pilihan raya akan datang bulan 7. Simple sejarah. Pembukaan Melaka 1400. Portugis mari 15 belah. Belanda mari nambah 41. Penjajahan Pangkor 1873. Natabari Jepun 1941. Jepun Serenda 1945. Hafal tarikh, nanti akan ingat apakah peristiwa yang telah terjadi. Sanusi menikah tahun 99. Sejarah ni tentang tarikh. Sebab tu bahasa Arab ni sebut tarikh. Sejarah. Jadi ingatlah tarikh. Kalau sejarah Jepun, ada lagi dalam SPM? Tak ada lagi Meiji apa semua tak ada? Oh, kacang gitu. Kalau STPM dia ada sejarah Meiji, sejarah India, macam-macam. SPM tak ada lagi kan? SPM ni tentang sejarah tanah Melayu, sejarah Filipin, sejarah Burma. Thailand tidak pernah dijajah. Walaupun dia beri laluan untuk penjajah lalu negeri dia, pergi jajah negeri orang lain. Itu perangai Siam. Negeri Siam. Burma, Perancis. Tanah Melayu, Inggeris. Indonesia, Belanda. Filipina, Spanyol. Semua kacang. Jadi benda tu dah ada. Jadi kita baca sekali lalu, kita tahulah. Ingat tarikh, ingatlah peristiwa. Mudah tak? Ada ABC tak ni? Tak ada. Sejarah lah subjek paling senang di dunia. SPM saya dapat 1. Ni, tak baca buku SPM sejarah 1 STPM Principal A. Tu saya ingat sejarah. Sejarah sendiri. Umur 7 tahun jadi apa? 8 tahun jadi apa? Kena ingat. Susah tang mana sejarah ni, saya duk heran ni. Ada tak luluh ni pasal apa? Benda tu dah berlaku, duk ada di belakang semua. Jadi baca saja. Ingat tarikh 1940, 1950, 19 semua turutan tu duk ada. Jadi ceritakan semula dalam kertas jawapan. Habislah. Dapatlah A. Lagi satu, bahasa Melayu. Yang mau nak cakap hari-hari itu bahasa apa? Yang jadi payah dekat ni. Bahasa Syed. Sila tunggu di bilik A. Pakat tunggu di jamah B. Doktor kata, pakcik, kita tunggu bilik A nah. Pakcik pun tunggulah jamah. Tak, mari juga. Resahan nak test darah dia. Dia kata lama-lama terbik tengok. Dia kata, makcik cari apa? Ni saya duk tunggu di bilik A lama dah ni. Tak ada apa dia mari. Makcik tunggu di mana? Bilik A lah. Bilik A tak mana ni dah. Jamban. Dia kata, makcik bilik A di sana. Bilik A. Bukan bilik ayam. Lalu cerita orang Syed. Cikgu mari mengajar sini. A bunyi apa?
Orang lain kata, weh bunyi bu. Pasal apa bu? Terujung lah. Itu bahasa. Tapi kan, hak tu tak masuk periksa cikgu. Bahasa Melayu lah subjek paling senang selepas sejarah. Lepas sejarah bahasa Melayu lah. Pasal semua ilmu kita, semua kemahiran kita, semua arahan, semua disampaikan dalam bahasa Melayu. Tak ada seka pun cakap orang putih di sini. Jadi susah tak mana? Weh, senang. Sangat-sangat senang. Saya prinsipal A STPM, bahasa Melayu. Walaupun duduk di SIK, periksa diperoleh. STPM ambil di sekolah menengah derma, Kangar. Prinsipal A. SPM 1. 2 subjek ni saya lulus. Hak lain tu berselegak. Saya pelajar kelas sains. Subjek sains, fizik, biokimia. 1 yang lulus. 1 yang lulus tepuk juga. Saya ubah aliran sastra masa tingkatan 6. Bagus jadi hero. Kata adik-adik semua, ambil ruang yang ada ni. Hak kita nak hadapi ni tidaklah sesukar yang kita bayangkan. Pasal semuanya sudah tersedia untuk kita. Semuanya sudah tersedia. Bahasa Melayu, apa yang kita tuturkan setiap hari. Sejarah apa yang telah berlaku di belakang kita. Jadi susahnya di mana, Pak? Mohon tengok sinetron lah. Ini ada mantan tapi menikah. Tengoklah. Hero dia nama Saka, heroin nama Ana. Mohon tak tengok. Syok cerita tu. Pakai tak baca buku drama. Adik-adik semua, saya secara detail tak dapat memberi panduan. Tidak dapat menyediakan resipi untuk adik dapat 8A, 9A, 10A. Tak ada. Saya tak ada ilmu tu. Saya ada hanya harapan-harapan. Saya berharap adik-adik semua yang akan mengambil SPM tahun 2023 ini. SPM tahun 22 kan, no? Tapi ambil di 23. Adik-adik yang mengambil SPM tahun 22 di tahun 2023. Harapan saya sebagai pemimpin negeri, sebagai pemimpin di daerah ini, adik-adik semua akan berjaya menghadapi semua cabaran ini. Cabaran ini adalah 5 meter terakhir dalam acara lumba lari 100 meter. Kita lari dah 95 meter. Daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Yang kita lari sejauh 95 meter. SPM adalah 5 meter yang terakhir. Kita nak pecut ke mana? Atau kita nak berhenti, ataupun kita nak lak kawan kita potong. Ini tempoh saat kita menghabiskan semua daya yang ada untuk kita jawab SPM. Jawapan yang paling baik sekali yang pernah kita beri dalam peperiksaan. Tuan-tuan sekalian, Pak Lah beritahu saya, percubaan baru ni. Cubaan. Dalam peperiksaan percubaan SPM daripada 9 daerah di negeri Kedah ni. Syed duduk nombor 1, cik oi. Nombor 1. Hebat dek rasa ni. Berkat kawan tu dah aku rasa. Bukanlah saya, bukan lain. Kita pakat seronok bila anak-anak kita capai pencapaian yang baik. Semua orang seronok, adik-adik semua. Mak pak seronok, tok seronok, cik seronok, jiran seronok, cikgu lagi lah seronok. Cikgu seronok lebih pada anak dia lagi Cikgu-cikgu ni pun. Semua orang seronok kalau adik-adik berjaya. Kalau fail, kalau tak berjaya, nak apa tak seronok, tak sampai hati, tapi memang tak seronok. Mu jawab apa aku tahu, aku hajar lagu lain. Ni 5 meter terakhir ni adik-adik.
Hari kita ada kelapangan, tadi balik ulang kaji, hari kita nak periksa malam tu tidur. Jangan jaga sampai cerah. Jaga sampai cerah. Esok ni pagi, ada orang yang idea dia mengalir dengan baik. Ada orang pergi duduk depan tu, dia kelam terus, tak boleh buat apa. Ada, anak saya jadi gitu. Malam tu dia tak tidur, pergi kelam, dia tak boleh buat apa, dia tidur. Itu masalah, adik-adik sekalian. Hari lain lah kita buat uji kaji, buat ulang kaji, buat apa pun. Malam tu tidur awal, pasal esok penting. Hak tu lah pakcik boleh hoyak kat maha pun. Hak lain-lain tu kalau kerja hoyak, maha janah habis. Kes tuan sekolah, tuan kelas, buah, macam-macam. Tapi itu semua pengalaman. Adik-adik pun telah lalui. Ini budak-budak jatan ni kutu lah. Tengok muka aku kenal. Ada kita jalani kehidupan kita masing-masing. Tiap-tiap langkah yang telah kita lepasi tidak akan berulang lagi. Adik-adik ingat tu semua. Tiap-tiap detik saat yang telah kita lepasi tidak akan berulang lagi. Saya, Brother Yusri ni kalau boleh nak jadi budak sekolah kelik. Kalau boleh lah. Jom kita pergi sekolah kelik. Pakai jus sekolah. Tak mahu tuan dah. Wajib tak tuan dah. Tapi tak boleh lah. Tak ada dah peluang tu. Tak ada. Tak mari dah. Tiap-tiap sedetik tu. Sama yang tuan-tuan akan hadapi SPM ni. SPM ni tidak akan berulang sekali lagi. Tak ada mari dah. Kata buat cincai lu lah. Hak ni buat cincai lu lah. Hak depan tu kita buat beri molek. Tak boleh. Kena tiap-tiap tindakan pertama kita beri komitmen yang paling baik sekali. Do the right thing at the first time. Faham tak ni? Okay. Buat perkara paling betul pada cubaan yang pertama. Ada orang kata, belajarlah dari kesilapan. Saya kata, hak tu tak boleh pakai. Jangan buat silap langsung. Kesilapan tidak boleh diberi ruang dalam kehidupan kita. Jadi jangan buat silap. Cuma orang nak menyedapkan hati, dia kata belajar dah daripada kesilapan. Anda pun siapa suruh mu buat? Tak ada siapa suruh buat kesilapan. Jangan buat silap. Do the right thing. Do the right thing at the first time. Jangan beri ruang untuk ada kesilapan. Jadi tuan-tuan bayang nak klik ni nak periksa, saya nak buat paling baik dah untuk SPM ni pada percubaan kali pertama ni. Hak tu pesanan untuk adik-adik pasal bab subjek, bab mengaji, saya tak tahu nak kata lah. Saya tak tahu dunia ni mengaji entah apa. Saya tengok buku pun kelam. Tetap nama dia ni ngaji. Sudah berbeza pak. Sudah berbeza sekali dunia kita. Yang tidak mungkin jauh bedanya hanya persiapan. Adik-adik yang laki-laki, aku tahu mohon ni ramai buah, tapi hak buah sungguh tak mari melani. Kecuali hak pop kapit telinga mari pakat mari semualah. Adik-adik ada dunia yang panjang lagi, budak-budak lelaki ni. Tanggungjawab kita sangat berat berbanding dengan adik-adik kita di belakang, wanita. Tapi yang masuk ramai ke universiti, wanita. Hak ni banyak tak masuk. Cabaran untuk kita laki-laki ialah menyayangi mereka. Saya masuk universiti, satu dewan tu, orang Tino semua. Jumpa jatan duk cokong. Sikit. Pasal apa orang lelaki tak mari? Dia kata dia buat e-hailing lah, buat Grab lah, buat Foodpanda lah, cari duit. Tak mahu ngaji. Adik ni lepas SPM ni, ngaji. Umur sampai 24 tu zaman mengaji. Saya pun habaq kat anak saya, mu jatan, aku nak saramu sampai umur 24. Mu mengajilah nak tak nama apa aku sarah. Lepas 24, sekupang aku tak beri dah kat mu. Tunggu. Pak kita patut macam tu. Ni umur 30, pak duk masak nasi beri lagi. Pasal pak beri duit ni. Tak boleh. Cakap 24 ya pak belah. 25 jijak weh kalau duk dah tidur lah umur. Budak laki-laki sekarang ni kalau di library, di depan rumah saya di pejabat saya di Yellowstar tu ada digital library. Digital library ni semua perempuan ni masuk. Pergi cari hari perasmian, cari kok ada jatan seorang nak buat ubat. Tak ada.
Semua budak perempuan. 5 rajin baca buku. Sebab tu masuk universiti perempuan ramai. Esok kerja besar perempuan ramai. Dia mendapat jawatan besar-besar Pak ngaji pandai. Budak-budak jatan ni duk buat grab. Takkan nak pergi Minang pensyarah. Bukan sama-sama tua. Ni grab sampai tua, pensyarah sampai tua. Tak nikah. Takut. Adik-adik sekalian, cubalah yang terbaik untuk lelaki-lelaki. Tanggungjawab kita sangat berat. Di depan ni cabaran banyak. Anak-anak kena jaga banyak. Hak nak masuk universiti bukan ada dulu, macam dulu-dulu lah. Brother Yusri tak apa, Cikgu Jamnah belanja banyak. Masuk tak. Cikgu pekat tolong. Saya duduk di Perlis tu, kapak kau sikit boleh masuk. Saya kerja kontrak lepas SPM, saya kerja kontrak Sungai Petani. Lepas STPM nak masuk universiti, saya kerja kontrak. Buat rumah dengan Cina, kerja buat apa? Rasuk highway tu, titi highway tu, buat rasuk dia. Motor tak rasuk. Itulah latar tu. Nak lakah highway tu ada jejantas besar tu. Jalan ikut tu. Rasuk dia tu saya buat. Membayangkan tengok kemas tak kemas. Saya kerja kelang tu. Konkrit tu tarik lam. Di tengah-tengah dia tu ada tali lam. Tarik pakai hidrolik. Sila telam tu putus, cocok sini, temuh di belakang. Tapi tak mati. Pasal kena waling. Tak kena saya. Saya tak mati. Saya kerja buat tu. Lepas tu buat rumah. Tambah rumah orang Taman Seriwan, Taman Keladi. Dulu-dulu baru semua taman tu. Saya kerja dengan Cina. Katok semeng, katok bata, beri dinding rutuh, baca semeng kat bata, beri luah penek bumbu. Macam-macam saya buat. Sehari pun saya tak ada tak ada. Gaming game macam mohon ni, duk tunggu lama ni. Tak ada. Telefon pun tak ada. Saya tak main apa Saya kerja cari duit nak masuk universiti. Ni kalau mau nak tengku siang dia aku menang. Saya akan menang pasal saya jalani dengan sedaya upaya. Belemuh ni untuk saya kira lah masa tu. Seluar ni kerah kong, kena semeng. Ni seluar kerah lah, katok di dinding. Kong nak pakai esok tu. Petang tu tak basuh dah, pakai cap-cap sidai tu lah. Esok nak pakai klik tu, dia kerah kong. Kena godan di dinding tu. Pasal dia cepung dengan es meng. Mengerti tak cakap ulu ni? Godang seluar di dinding, berdebu. Satu store tu, berdebu. Pakai, naik kerja. Hari-hari, sekali pun tak cuti. Baru dapat duit boleh masuk universiti. Itu yang saya lalu. Belum boleh jadi menteri besar. Mohon ni manja semua nak jadi menteri besar aku nak. Semua pak sedia ni. Telefon, top up tu nak beli napang hak duk main apa nama? Betul mana? Main tu lah, main game tu. PUBG. Reload di 7E. Beli napang tu. Saya tak tahu lah dunia ni semak. Mohon jadi apa lagu tu. Mohon tak lalu dah. Saya berada Yusri lalu. Mohon tak lalu dah. Sekarang dunia dah berbeza. Tu saya kata nak cakap lagu mana dengan mohon ni. Tapi cakap jugalah. Dunia kita memang ada beza. Tapi kita jalani yang terbaik sekali. Dalam opsi yang kita ada. Mak bapak. Anak-anak akan periksa SPM. Tapi yang ketal lebih mak bapak. Anak-anak kan ketal langsung. Mak pak tu ketal. Baca Yasin malam ni baca Yasin ni. 2-3 botol. Esok dia baca seorang ni pula. Doa ni tak berhenti. Mak lah teruk sekali ni. Mak. Pak tu tak apa sangat. Pak ni dia relax sikit. Tapi dia pun pulun. Kadang-kadang. Pak teriak balik pintu. Mak teriak balik guri. Takut anak tak pah. Yang anak dia tak mayang, dia tak teriak. Tak ada susah hati pa. Anak dia duduk dalam bilik mayang pa pun tak. Tak ada duduk teriak pa. Susah hati baca Yasin pa pun tak. Nak SPM pulun. Dewa Ahana mari penuh. Anak godam mak pa. Adik-adik sekalian. Habis dah mak pa. Ibu bapa sekalian.
anak-anak kita ni adalah waris kita kepada dunia ni. Sebanyak mana kita menyumbang kepada dunia ni, saya rasa banyak kita mengambil, bukan menyumbang pun. Mengambil yang banyak. Anak-anak kita ni tinggal waris yang kuat. Waris yang kuat ni, waris yang ada ilmu dan kemahiran. Waris yang kuat nak tinggal kereta tu habis. Ada kawan saya agama, kereta banyak dia tak mati lagi, kereta dia habis dah kat anak dia. Ramai saya duk nampak seorang berlaku. Brother isteri pun nampak. Hari-hari berlaku, kereta dia sikit habis. Anak-anak. Jadi apa yang kita ada di depan kita ni, nak ambil SPM ke, nak ambil STPM ke, semua tu amanah untuk kita. Memang kita susah hati, takut tak pas. Tapi ada benda lain yang lebih penting pada ini, kita tak bimbang. Kena bimbang ke semuanya. Lebih penting daripada SPM ni ialah anak kita itu semayang. Anak kita itu kenal syariat ni apa. Adik-adik sekalian, patuh kepada mak pak, ibu bapa sekalian, jaga anak dengan baik, sehabis baik yang kita ada. Sebenarnya kita gagal ke, kita berjaya ke, kita jadi gimana pun, dia tak jauh dah pada doa dan usaha. Semua tu dah tulis tiada. Jadi kita jalani saja sehabis baik. Jangan putus asa, jangan cepat fras. Ibu bapa yang anak dia biasa-biasa ni, jalani saja. Ada orang tak pas SPM dengan baik, dapat SPM 2, sekarang ini jadi pegawai-pegawai tinggi di Kuala Lumpur. Kawan-kawan saya semua, saya SPM dapat pangkat 2, kelas sains. Hak saya sebut tadi, walaupun agama Islam, bahasa Melayu, sejarah saya pandai, tapi subjek lain saya tak pandai, pasal saya malas. Kawan-kawan hak senasib dengan saya pangkat 2, sekarang ni jadi pegawai-pegawai besar di Mara, di agensi-agensi hebat. Macam mana dia mau berubah? Dia kata SPM tu bukanlah start kepada bukan pengakhir kepada kehidupan. SPM tu baru nak start the beginning of a new life. SPM. Jangan susah hati. Di sini kehidupan kita baru bermula, bukan berakhir. Jadi kalau baik macam mana pun atau kurang baik pun, dia hanya starting. Yang kita lalu sebelum itu semua training saja. Jadi adik sekalian, SPM ni bukanlah benda susah sangat. Benda yang boleh, semua orang boleh buat. Ibu ayah, janganlah tekan sangat mak anak sampai stres tak tahu nak jawab. Kok jawab elok dah. Sampai anak terpekak dah pesan. Anak tu pun naik cemuh, ayah orang dengar lah. Ada lagu tu pun. Jawab sebaik-baiknya. Ibu bapa sentiasa doakan kerjaan adik-adik semua. Saya ni tuan-tuan, angan-angan saya. Oleh kerana orang sik ni orang susah, orang miskin ramai. Anak-anak kita yang nak ambil SPM ni, dia belum kenal miskin tu apa. Pasal semua kehidupan dia sedang disediakan. Dia hanya akan kenal miskin pada usia 24 tahun, bila ibu bapa dia berhenti menyara dia. Masa tu dia kenal miskin tu apa. Saya tak nak mereka kenal langsung kemiskinan, tak kenal pun tak apalah. Kita akan keluar daripada kemiskinan ni kalau kita ada ilmu, dan kita tidak akan pernah rasa miskin. Syarat dia kita ada ilmu. Pasal Tuhan janji kita, mu ada ilmu aku hakik derajatmu. Betul ke tak? Kita berilmu akan diangkat derajat kita. Janji Tuhan kepada kita. Jadi ilmu kena ada. Tuhan tak hakik derajat saja aku tu tak ada. Kena ada ilmu. Jadi kena mengaji. Angan-angan saya di Sik ni tak ada budak berhenti sekolah lepas SPM, tak ada. Kalau ada saya kecewa. Pasal mengaji bukan sekat SPM, mengaji kena lepas universiti. Pak tu di universiti, ijazah tu orang panggil first degree. First degree ni ijazah pertama. Baru mula aja ijazah tu, bukan perakhiran. Jadi setidak-tidak tiap-tiap keluarga di Sik mesti ada anak yang ada first degree. Baru Sik ni berubah.
Tak ada keluarga di SIK ni yang dia angan-angan anak dia capai SPM cukup lah. Tak ada. Jangan beri ada tu. Tak ada anak-anak yang berhenti mengaji selepas SPM di SIK. Tak boleh ada. Semua ni tuan-tuan kena ada ilmu. Maka daerah SIK ni dalam pentadbiran pemerintahan saya ni, saya klusterkan sebagai daerah ilmu. Ni SIK ni. Pasal saya nak semua orang SIK ada ilmu. Dengan ilmu yang ada di kalangan orang SIK, Allah angkat SIK ni sebagai daerah orang pandai-pandai, tentulah darjatnya akan naik. Penting, tuan-tuan. Saya ucap terima kasih kepada para guru. Usaha guru-guru PPD ni puluh sungguh. Dia berkira semua angka kok-kok ni berkira. Nak beri capai kejayaan budak-budak di SIK ni. Terima kasih kepada semua cikgu yang pulun. Terima kasih PPD, guru-guru besar, pengetua, guru-guru, guru kelas, semua pulun nak beri adik-adik dapat result yang baik. Saya tahu usaha sungguh-sungguh. Ni Datuk lah. Ustaz Yusri ni, PIBKS. Platform baru untuk menyemarakkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dan pihak swasta dengan sekolah. Ada pencapaian, keupayaan terhad. Mari panggil ramai orang lagi. Mari kita terlibat dengan pendidikan anak kita. Kita pakat mari tengok, kita pakat menyumbang untuk memajukan pendidikan daerah kita ni. Ini kepalai oleh Cikgu Yusri. Saya ucap terima kasih kepada PIBKS dan semua PIBG di sekolah-sekolah. Semua orang sedang bergerak untuk memberi kejayaan kepada adik-adik. Kalau semua ni sedang bergerak ke situ, adik-adik kena bergerak seiring dengan pergerakan ni. InsyaAllah SIK akan bangkit. Daerah paling baik sekali di Kedah ialah daerah SIK. SIK ni menjadi daerah terbaik kerana adanya orang SIK yang indah-indah, yang mulia-mulia, yang baik-baik macam adik-adik, macam cikgu-cikgu dan ibu bapa kita sekalian. Kerana itulah Allah angkat darjat daerah ini. Saya nak tutup ucapan ni dengan mendoakan adik-adik, anak-anak sekalian capai kejayaan dalam peperiksaan SPM, jawab dengan baik, dengan tenang. Allah akan alirkan ilmu itu dengan lancar. Tiap-tiap jawapan tu doakan, inilah jawapan terbaik yang aku ada. Inilah jawapan yang aku tengok, aku faham berapa ilmu yang aku belajar. Kita doalah jawapan tu diterima. Bukanlah diterima di masyar, dah diterima oleh pemeriksa. Pemeriksa dia ada skema, tapi kadang-kadang dia boleh keluar pada skema juga. Pasal jawapan lebih baik pada skema, mesti dia terima. Kadang-kadang skema pun bukan molek sangat pun. Cikgu ya buat pun. Saya doakan adik-adik sihat untuk hadapi SPM. Ibu bapa, guru-guru semua bergembiralah selepas result keluar. SIK akan jadi daerah yang mencapai keputusan SPM 2022 paling baik di Kedah. Adik-adiklah calon-calonnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan hingga gemuruh kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mat Nor, Menteri Besar Kedah, atas amanat serta nasihat yang telah diberikan sebentar tadi. Moga-moga input serta maklumat yang diberikan sedikit sebanyak dapat memupuk semangat, membulatkan tekad anak-anak pelajar dalam menempuh peperiksaan yang akan bakal tiba. Untuk meneruskan agenda majlis berikutnya, dipersilakan Tuan Azhari bin Abdul Rashid diiringi bersama-sama dengan Tuan Haji Yusri bin Hamid untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat bagi menyempurnakan penyampaian sumbangan alatan peperiksaan kepada sekolah-sekolah yang terlibat.
Dipersilakan. Untuk penyempurnaan acara penyampaian sumbangan kelengkapan peperiksaan ini, pihak majlis sekali lagi mohon kerjasama daripada pengetua dan juga wakil. Wakil ialah pelajar untuk sekolah menengah SIK. Ulangan, untuk sekolah menengah agama SIK dan SMK SIK, mohon pengetua atau wakil hadir dengan 2 orang pelajar, satu untuk pelajar SPM dan satu untuk pelajar STPM. Jadi memulakan acara penyampaian sumbangan alatan persekolahan ini, alatan untuk peperiksaan, saya jemput dan saya persilakan pengetua sekolah agama SIK Ustaz Hayazi bin Abdullah untuk hadir menerima sumbangan daripada pihak MB. Dipersilakan. Berikutnya dijemput Cikgu Rozlan bin Hamad, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SIK. Atau wakil, silakan. Wakil, silakan. Ya, Cikgu Rijal, silakan. Wakil Sekolah Menengah SIK. Berikutnya dipersilakan pengetua Sekolah Menengah Agama Isyardiah, Ustaz Tarmizi bin Zakaria. Dipersilakan. Seterusnya dijemput pengetua SMK Gulau, Tuan Haji Zamri bin Jaafar. Pelajar wakil. Berikutnya dijemput wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Lapan, Cikgu Tarmizi bersama pelajarnya.
Silakan. Sila. Kasna nak ambil gambar dengan MB? Ada. Soal. Tengok gambar. Berikutnya dijemput Cikgu Samsudin bin Saleh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Engineering. Wakil murid, sila. Putra, silakan. Berikutnya dijemput Cikgu Wan Zuraidi, wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seringgang. Dipersilakan. Dan murid. Berikutnya dijemput wakil dari Maktab Mahmud Sik. Okey, seterusnya masalah teknikal, biasalah. Okey, dijemput wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cepir. Dan pelajar, wakil, silakan. Haji Yusri, dipersilakan. Wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cepir. Dan pelajar, silakan. Berikutnya disampaikan cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan. Dipersilakan Yang Berusaha Tuan Syekh Muhammad Rashidan bin Irrahman, Penolong Pegawai Agama Daerah Sik, atas kesudian melapangkan masa dan menerajui program pada hari ini. Silakan Syekh. Dan sebagai tanda kenangan dari warga Sik dan juga pejabat pendidikan daerah Sik, dipersilakan Yang Berusaha Tuan Azhari bin Abdul Rashid, Pegawai Pendidikan Daerah Sik, untuk menyampaikan cenderahati tanda kenang-kenangan buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Mat Nor, Menteri Besar Kedah. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri dan barisan, Tuan PPD dan juga Pegawai Pendidikan Daerah serta Haji Yusri. Berikutnya kita akan buat sesi fotografi. Kita akan buat sesi fotografi secara santai sahaja. Mohon tuan-tuan dan puan-puan serta anak pelajar kekal begini. Okey. Jadi unit fotografi sila. Angle dari depan ke belakang.
Ya. Okey, ini spontan, jadi kita pusing saja kali. Duduk, masih dalam posisi duduk. Cuma MB dan juga div jemputan kita boleh berdiri. Kalau moha bakik ke kami ke selok ke belakang tak nampak. Tak nampak langsung. Allah. Okey, semua hadapkan muka ke bahagian depan.